Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Jadi sebelum kita sambung perbahasan yang seterusnya, kita kembali pada muka surat yang ke-29. Muka surat yang ke-29 pada baris yang ketiga daripada atas, yang dia kata dulu walastu ana al-mukhatabu. Jadi dalam kitab barisnya al-mukhatabu, sebenarnya al-mukhatibu. Asalnya khataba yukhatibu mukhatabah. Wa huwa mukhatibun wa dhaka mukhatab. Jadi khataba yukhatibu mukhatabah ni maknanya wajjaha ilaihi kalaman. Kita melontarkan ataupun memberikan kepada seseorang perkataan. Maknanya kita bercakap lah. Jadi kalau isim fa'il mukhatibun, maka makna kitalah yang memberikan kalam itu. Kalau mukhatabun, kitalah yang diberikan kalam oleh orang lain. Jadi sini walastu ana, bukanlah aku itu al-mukhatibu, yang memberikan ucapan bi anni, dengan sesungguhnya aku la aqumu limithlika, tidak berdiri oleh aku bagi seumpama engkau, iaitu ulama lah. Sama jugalah yang ujung sekali tu, ya faqihu antal mukhatibu, bukan mukhatabu. Ya faqihu, wahai orang yang faqih, anta bermula engkau itu al-mukhatibu, bukan mukhatab. Macam dhamir mukhatab, anta antuma antum, anti antuma antunna, tu dhamir mukhatab, bukan mukhatib. Macam dalam mutamimah pun dia sebut mukhatib juga, pelik ke tu. Dhamir mukhatib, bukan mukhatib, mukhatab. Kerana mukhatib tu wajjaha ilaihi kalaman. Jadi seseorang yang melontarkan kepada seseorang itu kalam, perkataan. Mana orang yang mengucapkan satu perkataan mukhatib. Orang yang diucapkan kepadanya perkataan mukhatab. Begitu. Itu yang pertama. Lepas tu yang keduanya, apa itu? Itu. Yang keduanya, hak semalam, ke surat yang ke-31. Muka surat yang ke-31 tu, baris yang kedua daripada bawah. Dia kata apa dulu? Ma ra'athum ra'atun hamilun illa alqat ma fi batniha. Ni kisah Dihyah Al-Kalbi tu lah. Dia kata apa? Ma ra'athu. Dia kata apa tadi? Dia kata wakana, ay wakana Dihyah, dan adalah Dihyah Al-Kalbi, iaitu Dihyah bin Khalifah, salah seorang sahabat tu. Ingat pula. Dia kata apa tadi? Lamma qadima, tatkala sampai ia Dihyah al-Madinata, ay fil Madinati, di Madinah, wastaqbalahu nasu, menghadaplah akan Dihyah itu oleh para manusia. Para manusia pun menghadap, makna berjumpa, melihat.
Lepas tu dia pun sebut ma ra'athum ra'atun, tidak melihatlah akan dihyah itu oleh seorang perempuan, sifat hamilun yang hamil, illa melainkan alqat. Alqat ni memang betul lah makna menggugurkan ia perempuan, maf'ulun bih ma akan barang yakni janin, fi ay sabata yang sabi ia ma fi batniha pada perut perempuan yang hamil itu. Kalau kita tengoklah kita ada disebut anna dihyata hadha kana yamshi mutalathiman. Dia tu bahwasanya dihyah ini kana yamshi, dia berjalan mutalathiman, dalam keadaan bertopeng, tutup muka. Sebab takut fitnah bila orang perempuan tengok dia. Takut menaikkan syahwat perempuan bila tengok dia kerana handsome sangat. Kerana comel sangat, takut orang perempuan naik syahwat kerana tengok muka dia. Jadi dia pun pakai topeng. Jadi betul Jadi tidak melihatlah seorang perempuan yang hamil itu melainkan akan menggugurkan janin yang berada dalam perut dia. Baca tahap tu. Punya terkejut dia. Tu yang kedua. Yang ketiganya iaitu al-ghish yang semalam tu. Al-ghish wal-ghishi tu. Wal-ghishi. Okay, wal-ghishi ni dia tulis dalam ta'liq itu apa dia? Semalam tu mana tu? Hilang dah. Wal-ghishi itu tarkun nasihah, meninggalkan nasihat. Okay, satu. Wat-tazyin, dan juga wat-tazyinu atau tarku, dan juga menghiasi sesuatu li ghairil maslahati, tanpa ada kebaikan. Mana menghiasi sesuatu tanpa ada maslahah, tanpa ada keperluan. Lepas tu satu lagi, wasatru hali syai'i, menutupkan keadaan sesuatu. Inilah biasa yang kita sebut dalam al-ghishi, iaitu menutup keadaan sesuatu ni makna menipu atau curang. Menipu seseorang, dia menutup sesuatu yang orang tu tak tahu. Curang, kita boleh kata curang, bohong, curang dalam pekerjaan ke, curang suami isteri ke. Itulah menutup sesuatu yang kita tak tahu. Menutup sesuatu yang tak tahu. Tu dia panggil satru hali syai'i. Tu panggil al-ghish. Bohong. Okay, habis. Habis dah kot, tak ada dah. Qala al-musannifu rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala, wahdhar an tasma'a haditha qaumin وهم يكرهون أن تسمعه فإنه نوع من التجسس الذي نهى الله عنه. Wahdhar, hendak hati-hatilah oleh engkau, jaga-jagalah oleh engkau. Fi'il amar tu. An tasma'a maf'ulun bih, ta'wil masdar maf'ulun bih ihdar. An tasma'a akan bahawa mendengar ia oleh engkau, maf'ulun bih bagi tasma'a, haditha qaumin, akan cerita atau cakapan satu kaum. Haditha maf'ulun bih wa huwa mudhaf, qaumin mudhafun ilaih. Hati-hatilah engkau akan bahwasanya engkau mendengar satu cerita satu kaum, wahum, waw tu wawul hal, hal bagi kaum. Hal keadaan bermula mereka itu kaum. Kaum tu lafaz mufrad tapi makna jamak. Jadi hum tu kembali kepada makna jamak. Hal keadaan mereka itu kaum, khabar, yakrahuna, membenci oleh mereka itu kaum, an tasma'ahu, bahawa tu maf'ulun bih bagi yakrahun. An tasma'ahu, bahawa mendengar ia oleh engkau, akan haditha qaumin, akan cerita satu kaum. Hati-hati daripada kita mendengar satu perkataan ataupun cerita daripada orang lain, dan kadang orang lain tu tak suka kita dengar cerita dia. Maka fa inna sam'a, maka sesungguhnya dengar tadi tu, fa inna sam'a hadithi qaumin. Fa inna sam'a hadithi qaumin, maka sesungguhnya mendengar cerita satu kaum itu, khabar, naw'un, ialah satu peseng, satu jenis, minat tajassusi, jar majrur daripada tajassus. Tajassus yang kita kata semalam ialah menyelidiki keburukan orang lain.
Jadi antara tajassus yang kita tak sedarnya ialah kita mendengar satu perkataan orang lain, cerita satu benda orang lain, yang mana orang lain tu tak suka kita dengar cerita tu. Tak suka kita dengar cerita dia. Maka tu pun panggil tajassus. Allazi sifat tajassus yang mana tajassus itu silah nahallahu anhu anil ladzi, yang telah melaranglah ia fa'il oleh Allah daripada allazi. Jadi kalau orang tu tak suka kita dengar cerita dia, janganlah kita paksa kita pergi dengar. Kalau itu tajassus. Itu juga satu bentuk tajassus dia kata. Wala talqa ahadan bi'ainil izdira'i wat tasghiri wa in kana musyrikan. Wala talqa. Jadi dia kata nau'un minat tajassus tadi. Maka dalam kat bawah tu disebut nau'un minat tajassusi ay wa fi tafsiril alusi, dalam kitab tafsir al-alusi, ma nassuhu bermula barang yang telah menaslah ia, ataupun ma nassahu barang yang telah menaslah ia al-alusi hu akan dia kata gini, wa minat tajassusi, dan sebahagian daripada tajassus ala ma qala al-azra'i auza'i, atas perkara yang telah disebutkan oleh Imam al-Auza'i, ialah al-istima'u ila hadithil qaumi, menuntut dengar. Al-istima' ni menuntut dengar. Kita tadah telinga ila hadithil qaumi, pada bercakapan satu kaum. Wahum, dalam keadaan kaum itu, lahu, baginya bagi seseorang tu lah, karihun ay wahum karihuna lahu, dalam keadaan kaum itu membenci baginya, bagi orang yang dengar tu. Fahuwa haramun aidan, maka bermula dia al-istima' tu lah haram juga, masuk dalam tajassus. Okey, selesai. Kemudian qala al-musannif, dia kata wala talqa, janganlah, wala talqa, dan tidak boleh menatap. Wala talqa ni dia la nahi ni, sebab talqa dia jazam, la nahi asalnya ada hamzah maksurah belakang tu, la talqa, dibuang hamzah maksurah, apa alif maksurah lah, sebab majzum bi hadfil alif, alif tu haraf illah. Wala talqa, dan jangan menataplah ia fa'il oleh engkau, maf'ul bih ahadan, akan seseorang, bi'aini lizdira'i, bi'aini jar majrur wa huwa mudhaf, alizdira'i mudhafu ilaih, dengan ainil izdira', dengan mata penghinaan, wat tasghiri, dan merendahkan, meremehkan. Dia kata dulu itu adalah salah satu sifat al-ihtiqar, iaitu memandang rendah pada orang. Al-ihtiqar ni biasa memandang rendah lah, walaupun tu pun makna sombong juga, kibir, tapi itu lebih tepat pada makna al-ihtiqar, memandang rendah, memandang hina pada orang. Jangan menatap orang dengan pandangan hina dan mengecilkan. Wa in kana musyrikan. Wa in kana ahadun tu, dan jikalau adalah salah seorang itu, khabar musyrikan, orang yang musyrik sekalipun. Orang yang kafir pun tidak boleh kita pandang rendah. Kata dia. Khaufan maf'uli ajli, kerana takut, min aqibatika, daripada perkara yang berlaku kepada engkau. Perkara yang akan berlaku akibat pada engkau. Perkara yang akan berlaku, benda buruk di atas engkau, kepada engkau. Fala'allaka, maka mudah-mudahannya engkau itu, fala'allaka, maka mudah-mudahan engkau itu, fala'allaka, fala'allaka, maka mudah-mudahan engkau itu, tuslibu, aslaba yuslibu, islam. Saliba, kau kan. Dia tak boleh tuslabu. Kalau tuslabu dinafikan akan ma'rifah. Sebab ka tu isim la'alla, khabar dia mesti ada kaitan dengan isim la'alla, iaitu ka tu. Jadi kena kita lah. Tasluba. Kena tasluba tu. Taslubu lah. Tasluba apa? Taslubu lah. Kena taslubu. Kalau tuslabu, al-ma'rifah tu naik fa'il.
Sedangkan itu dia kecil tu maf'ulun bih. Maf'ulun bih ma'rifata. Silap tu lah bari. Taslubulah fala'allaka, maka mudah-mudahan engkau, yakni dengan sebab engkau mana rendah pada orang ni, mudah-mudahan engkau ni tasluba. Taslubu. Menafi ia oleh engkau maf'ulun bih akan al-ma'rifata. Ay ma'rifata al-ilahi, ma'rifata al-haq, ma'rifata Allah. Akan menafikan kenal kita, makrifah kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Menafikan ni bukan jadi kafir. Menafi makna menafikan kesempurnaan makrifah kita. Itulah akibat kita menang rendah pada orang. Lepas tu wa yarzuquha. Wa yarzuquha kembali kepada fala'allaka taslubul ma'rifata wa yarzuquha. Wa yarzuquha tu kejap wa yarzuquha ay wa yarzuquha, dan memberikan ia adamu adamul izdira' wa tasghir ahadan tu. Dia akan ma'rifah. Gitu lah. Fala'allaka, maka mudah-mudahan, akibatnya lah, mudah-mudahan engkau tu taslubul ma'rifata, menafi ia oleh engkau akan ma'rifah, iaitu menafikan kesempurnaan ma'rifah, dengan sebab kita mana rendah. Lepas tu wa yarzuquha ay wa yarzuqu adamul izdira'i wat tasghiri, memberikan oleh tidak memandang rendah dan meremehkan orang tu, maf'ul bih akan dia akan makrifah. Gitu. Begitu lebih kurang tu. Mana dia akan menyebabkan kesempurnaan ma'rifatullah tu kurang dengan sebab kita mandang rendah pada orang. Dan kesempurnaan ma'rifatullah akan bertambah kalau kita tidak mandang rendah pada orang, walaupun orang syirik, walaupun orang musyrik. Habis. Wadh-dhulmu dhulumatun yaumal qiyamati, dan bermula kezaliman itu khabar. Dhulumatun ialah kegelapan yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Yauma dharaf zaman, al-qiyamati mudhafu ilaih. Ini nak menyentuh bab zalim lah pula. Iaitu zalim disebut kat bawah tu, zalim tu dekat bahagian zalim tu sebelum zulumat tu. Dia kata wa ma'nahu syar'i. Dan bermula makna zalim dari sudut syaraknya, wad'u syai'i fi ghairi mawdi'ihi syar'i, iaitu meletakkan sesuatu pada bukan tempatnya yang bangsa syarak. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Zalim. Waqila, dan kata sebagai ulama, at-tasarrufu fi milkil ghairi bi ghairi iznihi, iaitu menguruskan pada milik seseorang yang lain tanpa izinnya. Itu pun zalim juga. Jadi zalim ni senang cerita, ambil hak orang, selesai masalah. Ambil hak orang lain. Kalau bukan hak, kalau milik kita, tak panggil zalim. Milik orang lain tanpa izin, tanpa diberikan kebenaran, kita ambil, maka dia panggil zalim. Curi, merompak tu tanpa izin lah tu, kita ambil, maka tu zalim. Wa zulmul ibadi an tamna'ahum. Ni contoh antara kezaliman pada hamba. Waw istinah, zulmu mubtada, al-ibadi mudhafu ilaih, an tamna'ahum ta'alluq satu ta'wil masdar jadi khabar. Wa zulmul ibadi, dan bermula menzalimi akan hamba-hamba itu, idhafat masdar kepada maf'ul, ialah an tamna'ahum, bahawa mencegah ia oleh engkau akan mereka itu ibad, maf'ulun bih. Yang kedua, huquqahum, akan hak-hak mereka itu hamba-hamba. Dekat zulumat tu, qauluhu zulumat. Hak tadi yang ta'rif tadi tu, intaha Umdatul Qari syarah Sahih Al-Bukhari. Zulumat tu wahwa, dan bermula dia zulumat. Perkataan zulumat tu jam'u zulmatin, ialah jamak bagi lafaz mufrad zulmah. Wahwa, dan bermula dia zulmah itu khabar khilafun nuri, ialah lawan bagi nur, cahaya.
Wa dhammul lami fihi lughatun, dan mendhammahkan lam padanya pada zulmah tu ataupun pada apa nama tu? Pada zulmah lah, lughatun, ada satu bahasa. Mana boleh baca zulmah, boleh baca zulumah. Boleh baca zulumah. Okay. Wa yajuzu fi dhulumat, dan harus pada perkataan zulumat tu dhammul lam wa fathuha wa sukunuha. Boleh berlaku. Zulumat dengan dhammah, zulamat dengan fathah, dengan sukun zulmat. Zulmat, zulumat, zulamat. Boleh berlaku. Habis. Kemudian kata Musadih rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Kamu mencegah hak-hak hamba tadi, allati sifat hukuk, yang mana aujaballahu alaika, yang mewajibkan fa'il oleh Allah, alaika jar majrur atas engkau, maf'ulun bih ada'aha ada allati, menunaikan akan dia akan allati, idhafat masdar kepada maf'ul. Ilaihim, kepada mereka itu al-ibad. Itu hak-hak pelajar ke, hak guru sama pelajar, pelajar sama guru, suami pada isteri, isteri pada suami, dan sebagainya. Apa-apa saja hak manusia yang kita tak tunaikan dan kita tidak berikan, zalim namanya. Kama idza alimta hala syakhsi hala syakhsin min al-ittirari wa anta qadirun ala daf'i daruratihi fayajibu alayka an ta'lama anna lahu haqqan fi malika. Panjang pula tu. Kama, seperti mana, idza alimta, apabila mengetahui oleh engkau, maf'ulun bih hala syakhsin, keadaan seseorang, syakhsin mudhafu ilaih, hala maf'ulun bih wa huwa mudhaf, min al-ittirari, daripada kesesakan, kemudaratan, sebersangatan hajat. Al-ittirar, darurat ni ialah bersangatan hajat. Kita tahu seorang itu bersangatan hajat, contohnya tak makan, kalau tak makan boleh mati. Tu contoh. Wa anta, waw hal bagi apa? Hal bagi ta tu, alimta tu. Fa'il bagi alimta tu lah, hal. Waw tu wawul hal. Anta, bermula engkau itu, khabar qadirun, hal keadaan engkau itu, bermula engkau itu, mampu ia engkau, ala daf'i daruratihi, darurati syakhsin, atas menolak akan darurahnya, darurah seorang. Ala daf'i jar majrur wa huwa mudhaf, darurati mudhafu ilaihi, mudhafu ilaih. Daf'i darurati idhafat masdar kepada maf'ul. Jadi kau mampu untuk menolakkan kemudaratannya, kemudaratan seorang. Mu mampu nak tolak, mu tak tolak. Mu mampu menolak kemudaratan yang berlaku kepada seorang, bersangatan hajatnya dia pada makan, kita tak buat, maka kita ni zalim. Fayajibu alaika an ta'lama anna lahu haqqan fi malika, maka wajiblah atas engkau, alaika atas engkau, an ta'lama, fa'il, ta'wil masdar fa'il yajibu. An ta'lama ay ilmuhu, ilmuka, tahu oleh engkau, anna lahu, jumlah tu maf'ulun bih ta'lama, anna lahu, bahawasa baginya, bagi asyakhsi, bagi seseorang itu, isim anna, haqqan, ada hak, fi malika, pada harta engkau, fi mali jar majrur wa huwa mudhaf ka mudhafun ilaih, lahu ta'alluq satu mahzuf, khabar muqaddam anna. Jadi wajib atas engkau bahawa engkau mengetahui ada sebahagian daripada harta kita yang berhak untuk dia, sebab kita tahu dia ni berada dalam keadaan bersangatan hajat nak makan contohnya, dan dia ni kalau tak makan boleh mati contohnya, dan kita ni mampu untuk menolakkan kemudaratan itu. Kalau tak mampu lain cerita, mampu untuk menolakkan kemudaratan itu dengan beri dia sedikit pitih RM20 ke apa ke, baru dia bebas daripada mati ataupun boleh mati, sakit dan sebagainya, maka kita wajib bagi. Kita wajib bagi. Fa inna Allah ma atla'aka ala halihi illa litadfa'a ilaihi haqqahu. Fa inna Allah, maka sesungguhnya Allah, isim anna, isim inna, khabar ma, sesungguhnya Allah itu, ma barang, bukan. Ma ni tidak. Tidak. Ma nafi. Atla'a maf'ul fi'il madhi. Fi'il madhi dinafikan dengan ma. Jumlah tu khabar inna lah. Ma atla'aka, tidaklah memperlihatkan ia Allah ka, maf'ulun bih, akan engkau, ala halihi, ala hali syakhsi, atas keadaan seseorang yang mudarat tadi, Allah Ta'ala tidak akan memperlihatkan, illa litadfa'a ilaihi haqqahu, melainkan memberi ia oleh engkau kepadanya, kepada seseorang tadi, maf'ulun bih, haqqahu, haqqas syakhsi,
akan haknya hak seorang. Itu hak dari sudut harta yang kita ada. Yang kita mampu beri, kita tak beri. Maka hukum berdosa. Ni kalau bersangatan hajat lah. Kalau dia tu biasa-biasa, ya taklah wajib sampai tahap ni. Wa illa, dan jika tidak, ai wa illam yakun, wa illam yadfa', wa illam tadfa', jikalau tidak sama sekali memberi oleh engkau ilaihi haqqah, kepadanya haknya tu, fa anta mas'ulun, maka bermula engkau itu khabar mas'ulun, ai mas'ulun yaumal qiyamah, akan ditanya di hari kiamat kenapa tak beri. Oh, bagak ni. Itu untuk orang zalim. Untuk bab zalim. Tu salah satu je lah. Salah satunya. Sebab itulah, apa nama tu? Yang kita baca dalam Kashfun Niqab malam. Kashfun Niqab ala idahil albab, kata apa? Apa nama tu? Orang yang safih. Orang yang mahjur alaih. Mahjurun alaih bil muflis. Mahjurun alaih bil muflis. Mahjur alaih yang ditahankan harta oleh qadi dengan sebab muflis. Muflis ni sebab dia banyak hutang sangat, sehingga harta dia itu disimpan dan ditahan untuk bayar hutang orang. Sehingga kan kelebihan dia tu tak ada, kosong. Dia kerja pun tak ada usaha lagi, ataupun ada usaha, ada kerja tapi gaji kosong kalau lagu mana, tak ada lagi. Dan dia pun tak berilah nafkah kepada isteri dia, maka isteri dia tidak boleh minta fasakh. Isteri dia tidak boleh minta fasakh. Kerana apa? Kerana fasakh ini berlaku ketika mana suami itu mampu untuk beri nafkah tapi dia tak beri. Itu baru boleh tutup fasakh. Sekarang ni dia muflis, dia kosong harta dia. Dia ditahan harta oleh qadi kerana nak bayar hutang. Maka dia kena ditahan oleh qadi, maka selebihnya tu dia kena usaha sendirilah kerja. Tiba-tiba tak ada. Bila tak ada, maka tidak boleh beri nafkah. Maka dia tidak beri nafkah zahir kepada isteri dia. Maka isteri dia tidak boleh minta fasakh. Kerana dia tidak mampu ketika itu untuk bayar nafkah. Betul kalau dia mampu, kemudian sengaja tak bayar. Itu bagulah boleh tutup fasakh. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, kata musannif, wa idza laqita ahadan minal muslimina. Ni bab lain pula. Apabila berjumpa ia oleh engkau, maf'ulun bih, ahadan, akan salah seorang, minal muslimina, jar majrur, daripada orang-orang Islam, maka fasafihhu, maka hendak bersalamlah ia oleh engkau, maf'ulun bih, akan dia, akan ahadan tu, akan salah seorang tu. Bila berjumpa, kena bersalam. Dia orang Islam. Bila berjumpa, kena bersalam. Idza sallamta alaihi, bila kena bersalam tu? Idza sallamta, apabila memberi salam oleh engkau, alaihi, ala ahadin, atas salah seorang tadi. Assalamualaikum. Sambil-sambil Assalamualaikum, jabat tangan. Ni jabat tangan. Musafahah. Okay. Wala tanhani. Janganlah. Lam nahi. Tanhani, asal dia ada hamzah maksud, asalnya ada ya tu. Dibuang ya kerana la nahi. Wala tanhani, inhana yanhani. Wala tanhani, dan jangan membongkok ia oleh engkau, lahu, baginya, aili ahadin minal muslimin, bagi salah seorang daripada orang Islam tadi. Bongkok macam orang Jepun tu. Tu tak boleh. Fa inna dhalika linhina, maka sesungguhnya tunduk bongkok begitu, khabar adatu su'in, ialah adat yang buruk. Adatu su'in mudhafu ilaih, adatu khabar bagi inna. Itu adat yang buruk. Jadi sunatnya beri salam dan salam. Musafahah. Musafahah ni. Sekali dia akan bahas musafah kat bawah tu, kita baca. Wa qad warada, dan sungguh qad litahqiq, dan sesungguhnya warada, telah datanglah fa'il oleh anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulah isim anna, Allahi mudhafu ilaih, qila khabar anna. Rasulullah SAW qila lahu, ditanyakan, lahu ay li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ditanyakan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata gini, idza laqiya ar-rajulu ar-rajula yanhani. Ni sahabat tanya, apabila laqiya, berjumpalah fa'il, ar-rajulu, oleh seorang laki-laki, maf'ulun bih, ar-rajula, akan lelaki yang lain, yanhani, niscaya tunduk ya rajul. Dia tanya, kena tunduk ke? Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la, tidak perlu. Waqila, dan dikatakan baginya, lahu ailir rasul, lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditanya lagi, ayusafihuhu, adakah bersalaman ia rajul, akan dia akan rajul, bersalaman ke? Bersalaman.
Selamat ke? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabdalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am, ya, salam. Beri salam, assalamualaikum dan salam. Wa qad thabata bih. Tengok kat bawah tu dia kata yanhani, perkataan yang yanhani. Qala Syafi'iyyatu, telah berkata oleh ulama mazhab Syafi'i. Wa haniyyu dhuhri liqadimin 'inda liqa'i makruhun. Menundukkan zahri ni belakanglah. Dia panggil belakang badan, dia panggil zahri. Menundukkan belakang badan tu liqadimin, bagi orang yang datang, 'inda liqa'i, ketika berjumpa, makruh. Hukum dia makruh, bongkok itu. Hukum dia makruh. Wa qala kathiruna, dan telah berkata oleh kebanyakan ulama, khaba'a haramun, haram. Inhina tu bongkok pada orang, haram. Qala Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam, telah berkata Izzuddin bin Abdissalam, tankisur ru'usi in intaha ila haddir ruku'i fala yaf'alu kas-sujudi. Tankis ni mana bongkok juga. Kita bongkokkan kepala-kepala, bongkokkan kepala-kepala, tundukkan kepala-kepala, inintaha, jikalau sampai ia tankis itu ila haddir ruku'. Haddir ruku' ay haddi aqalli ruku'. Bila kata haddir ruku', aqal lah. Aqal pun dah jadi ruku' dah. Tak semesti akbali ruku'. Jikalau dia bongkok kepala tu sampai ke tahap had sekurang-kurang rukuk, fala yaf'al, maka tidak boleh buat ia tankis ru'us kas sujudi, seperti sujud. Sujud lagi tak boleh dah. Wala ba'sa bima yanqusu an haddir ruku', tapi tidak mengapa dengan barang yang kurang ia barang an haddir ruku', daripada had rukuk. Kalau tunduk sedikit tapi tak sampai tahap had rukuk, tak apa. Sampai tahap had rukuk tidak boleh, kata dia. Apatah lagi sujud. Liman yakrumu. Kalau tidak mengapa kita tunduk itu, kalau tunduk itu kurang daripada hak rokok. Mana kalau hak rokok gini, kita tunduk sikit lah. Kita angkat sikit ataupun lebih sikit. Kalau hak rokok gini, maka kita pun lebih sikit. Tunduk begitu tidak ada masalah lagi, kata dia. Liman yakrumu, bagi orang yang mulia ia orang minal muslimina, daripada orang Islam. Qala al-Azra'i, telah berkata oleh Imam Azra'i, wa yashhadu lima dzakarahu, dan menjadi bukti, menjadi memperkuatkan pada perkara yang telah menyebutlah Syekh Izzuddin akan barang tu, fa'il qaulul Mawardi, oleh perkataan Imam Mawardi, dia kata la yajuzur ruku'u, tidak boleh oleh rukuk, yakni haram rukuk pada orang. Jadi makna kita tunduk sampai tahap rukuk haram. Jadi tak bolehlah nak buat macam Jepun tu. Intaha asnal matalib syarah Rawdut Talib, iaitu karangan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Ni pesta buku Mesir ni 20 lebih jilid ni. Inilah asnal matalib. Betul. Waqad thabata, waqad thabata, dan sesungguhnya telah sabitlah annahu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, khabar anna qala, telah bersabda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, ma min muslimaini yatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Tidaklah manafi daripada dua orang Islam, yatasafahani, bersalaman oleh keduanya orang Islam, illa melainkan ghufira, diampunkan, lahuma, bagi kedua orang Muslim, qabla an yatafarraqa, sebelum bahawa berpisah oleh mereka kedua tu. Selama mana dia bersalaman, selamatullah gugur dosa. Dosa apa? Dosa kecil, bukan dosa besar. Dekat bawah tu, ma min muslimaini al-haditha, ay iqra' al-haditha ila akhirih. Wa fi riwayat Tirmidzi, dalam riwayat Tirmidzi, bilafzi, dengan lafaz begini, ma min muslimaini, tidak adalah daripada dua orang Islam, yaltaqiyani, berjumpa kedua-duanya, fayatasafahani, kemudian dia bersalam, illa ghafarallahu lahuma, melainkan mengampuni oleh Allah bagi kedua-duanya, qabla an yaftariqa, sebelum bahawa mereka berpisah. Tu hadis dalam riwayat Muslim. Jadi boleh kita kata ni mungkin riwayat secara makna ataupun ada riwayat lain. Qala Abu Isa, telah berkata Abu Isa At-Tirmidzi, dia kata hadza hadithun hasanun, ini adalah hadis yang hasan, intaha Sunan At-Tirmidzi. Kemudian yatasafahani, bersalaman keduanya, minal musafahati, diambil daripada perkataan musafahah, safaha yusafihu musafahah. Mana apa ni?
Maknanya ni pandangan mazhab Basrah yang mana istiqaq asal daripada masdar. Ya tasafahan mushtaq apa nama tu? Mushtaq, musafahan mushtaq minhu, masdar, ambil daripada asal masdar. Kalau Kufah asal dia ialah fi'il amar, fi'il madhi. Wahia, dan bermula dia musahafah tu mufa'alatun, ialah saling buat. Fa'ala yufa'ilu mufa'alah ni dengan makna saling buat. Saling buat, saling bersalaman, saling berbunuhan, muqatalah, saling berbunuhan, yakni saling berperang. Wahia mufa'alatun, dan bermula dia musafahatun mufa'alah lah, atau wazan mufa'alah, min ilsaqi, makna saling berbuat, min ilsaqi safhil kaffi, daripada mempertempelkan tapak tangan ni. Al-kaffi, tapak tangan. Safhi, permukaan lah. Permukaan tapak tangan ni kita tempel bil kaffi, dengan tapak tangan juga. Kita tempel gini lah. Ni bersalaman. Mana bukan begini. Begini tak bersalaman lah. Tak panggil musafahah. Kalau begini dia panggil musyabakah. Musyabakah. Wa iqbalil wajhi alal wajhi, dan memperhadapkan muka atas muka. Maknanya saling bertentangan muka. Jangan salang-salang, muka ke lain, seorang ke lain, muka ke lain. Wa qala al-Kirmani, dan telah berkata oleh al-Kirmani. Al-musafahatu al-akhdhu bil yadi. Bermula musafahah itu ialah ambil dengan tangan. Ambil dengan tangan. Salaman tu. Wa huwa mimma yulidu al-mahabbata, dan ia musafahah tu ataupun al-akhdhu bil yadi tu sebahagian daripada perkara yang dapat melahirkan mahabbah, kecintaan. Intaha Umdatul Qari. Wa qala an-Nawawi, dan telah berkata Imam Nawawi, al-musafahatu, bermula bersalaman itu sunnatun, ialah sunat, mujma'un 'alaiha, yang diijma'kan atas sunat tu indat talaqi. Mujma' alaih makna ijma' lah, berlaku ijma' atas sunat tu ketika indat talaqi, ketika berjumpa dengan seorang. Sunat secara ijma' ulama' tak ada khilaf, sunat suruh salam. Intaha. Wa amma takhsisul musafahati bima ba'da salatay subhi wal asri, dan adapun mengkhususkan bersalaman dengan barang yang selepas daripada dua sembahyang subuh dan asar. Ada orang mengatakan sunat bersalaman ni khusus untuk lepas sembahyang asar, lepas sembahyang subuh. Macam mana? Faqad mathala Ibnu Abdissalam, maka sesungguhnya telah membuat contoh oleh Ibnu Abdissalam fil qawa'idi, dalam kitab al-qawaid, maf'ulun bih al-bid'atal mubahata biha, ay bil musafahah ba'da salatay subhi wal asar, iaitu dia panggil sebagai bid'ah juga, bid'ah yang harus, bukan haram, yang dalalah finnar, bukan. Dengan musafahah tu tak ada masalah. Mana kita mengkhususkan salam tu lepas sembahyang pun tak ada masalah. Tu bukan bid'ah yang mungkarah, yang makruh, ataupun lapatah lagi haram. Bahkan bid'ah yang harus. Tu beza kita dengan salafiyah tu. Qala an-Nawawi, telah berkata Imam Nawawi, wa aslul musafahati sunnatun, dan bermula asal salaman itu sunat. Wa kaunuhum hafidhu 'alaiha fi ba'dil ahwali la yakhruju dhalika an asli sunnati. Wa kaunuhum, dan bermula keadaan mereka itu manusia, hafidhu, menjaga oleh mereka itu, 'alaiha, atas musafahah, fi ba'dil ahwal, pada sebahagian keadaan-keadaan. Mereka kadang-kadang menjaga bab musafahah ni, bersalaman ni, pada keadaan-keadaan tertentu. Mengkhususkan begitu, la yakhruju dhalika an asli sunnati, tidak keluar oleh demikian kaunuhum hafidhu 'alaiha tu an asli sunnah, daripada asal sunnah. Sebab sunnahnya disebutkan secara dalil umum sunat salam. Jadi ditutup untuk salam. Tak kisahlah lepas mayang ke, dekat majlis ke, apa-apalah kita khususkan dekat majlis ke apa, ada asalnya dalam hadis. Itu taklah menjadikan haram. Maka semayang selepas semayang tidak haram. Seperti mana yang didakwa oleh sebagai orang, bid'ah dalalah tanpa qaid. Intaha Fathul Bari. Inilah kitab Fathul Al-Bari. Qala Ibnu Ruslan, telah berkata oleh Ibnu Ruslan, wala tahsulu sunnatu illa bitalaqi basyaratil kaffaini bila ha'ilin kakumin. Tidak hasillah sunat, yakni sunat bersalaman itu, illa melainkan bitalaqi, dengan berjumpanya basyaratil kaffaini, kulit dua tapak tangan. Mesti berjumpa kulit dua tapak tangan. Bila ha'ilin, tanpa ada penghalang. Jangan pakai kain. Kakumin, seperti kumin. Kumin ni lengan baju hujung. Kita pun
Lengan baju hujung panjang lajak, kita pun sampai menutup tangan, kita pun salam dengan lapik tu. Tak boleh. Tu tidak hasil sunnah. Kata Ibn Rusdan. Wadzahiru min adabis syari'ati ta'yinul yumna. Dan bermula zahir daripada adab-adab syariatnya, ta'yinul yumna minal janibaini. Iaitu menentukan tangan kanan saja daripada dua belah tangan. Iaitu kanan kiri. Lihusulis sunnati, untuk menghasilkan sunnah. Jadi syaratnya lagi ialah mesti tangan kanan, bukan tangan kiri. Fala tahsulus sunnatu, maka tidak hasillah sunnah itu bil yusra, dengan tangan kiri, fil yusra, pada tangan kiri. Kita salam tangan kiri, orang tu pun tangan kiri. Tak boleh. Wala fil yumna, wala tahsulus sunnah bil yusra fil yumna. Kita menggunakan tangan kiri bersalaman dengan tangan kanan. Tak boleh juga. Kena kanan dengan kanan. Intaha faidul qadir. Habis, selesai. Lepas tu dia kata qabla ayyatafarraqa, sebelum bahawa bercerai ia. Wa qad ikhtalafal qailuna, dan sungguh telah berlaku khilaf oleh orang-orang yang berkata bi annal murada, dengan bahawasanya perkara yang dikehendaki dengan yatafarraqa, pisah tu ialah ayyatafarraqa bil abdani, bahawa berpisah ia oleh kedua orang tadi dengan badan. Hal litafarruqi al-madhkuri haddun yantahi ilaih. Yang kata berpisah badan tu, adakah bagi berpisah itu yang tersebut ada had yang sampai hujung baginya, bagi had yantahi ilaihi, yang mana ada tak had yang mana kalau kita kata badan dengan badan ni berpisah kat situ, kita panggil pisah 2 meter ke 3 meter ke, berapakah had dia? Maka dia kata wal masyhurur rajihu, bermula pandangan masyhur yang rajih, min madhhabil ulama, daripada madhhab ulama, fi dhalika tafarruq, pada demikian pisah tu, annahu, bahwasanya at-tafarruq itu ialah maukulun, diserahkan ilal urfi, kepada uruf. Yang kata pisah-pisah tu ikut uruf lah. Takat mana yang kata pisah tu? Adakah naik kereta ke, baru kita pergi keluar daripada kawasan tu baru pergi pisah ke? Atau macam mana? Ataupun keluar pintu rumah pun dia panggil pisah dah ke? Ikut uruf masing-masing. Fakullu ma'adda fil urfi tafarruqan hukima bihi. Dan setiap barang yang wa kullu ma'udda, dan setiap barang yang dikirakan akan barang itu pada uruf tu sebagai tafarruqan, sebagai berpisah, hukima bihi, maka dihukumkan akan ma itu bihi, dengan dia, dengan tafarruq. Wa ma la, dan barang yang tidak, yakni barang yang tidak dikirakan bagi uruf itu sebagai tafarruq, fala yuhkamu bihi, maka tidak dihukumkan barang tersebut dengan tafarruq. Tak dihukumkan sebagai tafarruq, tak dihukumkan sebagai berpisah. Intaha Fathul Bari. Habis, selesai. Panjang habis, selesai. Habis. Walamma hajara al-Hasanu, dan tatkala telah hajara ni putus komunikasi. Telah putus hubungan pertalian oleh fa'il al-Hasanu, oleh Hasan. Hasan situ kata kat bawah, Al-Hasanu ay ibnu Aliyin ibni Abi Talibin min Fatimata binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu anak Sayyidina Ali. Bukan Hasan al-Basri. Kerana biasanya Al-Hasan, itlaq Hasan ni Hasan al-Basri. Jadi dia memutuskan hubungan, memutuskan komunikasi oleh Hasan, maf'ulun bi. Akhahu, akan saudara lelaki bagi Hasan. Siapa tu? Badal. Muhammada, patutnya Muhammadan lah. Kalau nak ikut badannya, akhahu tu Muhammadan. Kalau dia tak ada alif begini, boleh jadi Muhammadan ni atas lurah rabi'ah, yang tidak perlu ada alif. Satu. Ataupun kita kata Muhammadun lah, khabar mubtada mahzuf. Huwa, bermula dia akhuhu, Muhammadun ibnu. Jadi ibnu lah. Sebab dia ibnu tu badal bagi Muhammad. Kalau ibna, badal bagi Muhammadan. Al-Hanafiyati, Muhammad bin Hanafiyah ni salah seorang daripada saudara lelaki Hasan bin Ali ni. Salah seorang. Siapa dia Muhammad bin Hanafiyah? Tengok kat bawah. Muhammad ibnu al-Hanafiyah ay ibnu Ali ibni Abi Talibin min Khawlah binti Ja'far al-Hanafiyah. Dia itu anak Sayyidina Ali juga. Anak Sayyidina Ali bin Abi Talib, daripada isteri Sayyidina Ali yang bernama Khawlah binti Ja'far al-Hanafiyah. Qad nakahaha, sesungguhnya Sayyidina Ali telah menikah dengan Khawlah itu ba'da wafati Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Selepas daripada kematian Fatimah, dia menikah dengan orang lain, dapatlah anak namanya Muhammad ibn al-Hanafiyah. Ini jaranglah, tak masyhur mana.
Jadi Muhammad bin Hanafiyah ni dia bukannya apa keturunan Nabi lah, bukanlah. Dia keturunan Nabi Hasan Husain saja. Anfadha ilaihi Muhammadun. Anfadha, mengirimkan ia ilaihi kepadanya, kepada Hasan, fa'il Muhammad, oleh Muhammad, ba'da thalathati ayyamin, selepas daripada 3 hari. Ini mengutuskan, mengirimkan surat kiriman, WhatsApp ke apa. Zaman tu tak ada WhatsApp lah. Dia mengirimkan surat lah, satu surat kepada Hasan selepas 3 hari. Ya akhi, dia kata gini, faqala, maka berkatalah ia Muhammad al-Hanafiyah tu, maqul qaw, dia kata, ya akhi, wahai saudaraku. Akhi munada wa huwa mudhaf, ya tu mudhaf ilaih. Ya bna Rasulillah, ibna munada wa huwa mudhaf, rasuli mudhaf ilaih, Allahi mudhaf ilaih. Wahai anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu siapa dia? Al-Hasan ibnu Ali bin Abi Talib bin Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulah isim inna, Allahi mudhafu ilaih, khabar, yaqulu, bersabda ia Nabi SAW, dia kata begini, baqul qaul, la yahjuru ahadukum akhahu fawqa thalathin, tidak boleh meninggalkan, memutuskan komunikasi fa'il oleh ahadukum, oleh salah seorang pada kalian, maf'ul bih akhahu, akan saudara ahadikum, fauqa thalathin, lebih daripada 3 hari. Tak cakap lebih 3 hari. Dilarang oleh Nabi SAW, dia kata, yaltaqiyani, berjumpa oleh kedua-duanya, fayasuddu hadha wa yasuddu hadha, dan maka berpaling ia seorang, syakhsun, hadha itulah fa'il, berpaling oleh ini orang, wa yasuddu hadha, dan berpaling ia oleh hadha ahadukum tu, ataupun hadha akhuhu. Hadha yang pertama balik pada ahadukum, hadha yang kedua balik pada akhahu. Bila berjumpa, seorang paling sana, seorang paling sana. Tak tegur siapa. Wa qad faragati thalathu, dan sesungguhnya habis hadis itu. Kemudian sambung balik, wa qad faragati thalathu, dan sesungguhnya telah selesai dah 3 hari, habis dah 3 hari. Mu tak tegur aku, Bu Hasan weh. Fa imma an ta'tiyani, maka sama ada an ta'tiyani, bahawa engkau Hasan mendatangi akan daku, maf'ul bih, fatabada'ani, maka memulai oleh engkau akan daku, bisalami, dengan salam, jar majrur. Fa innaka, maka sesungguhnya, kalau kamu buat begitu, sesungguhnya engkau, isim inna, khabar, khairum minni, lebih baik daripada aku, minni jar majrur, khairum khabar inna. Mu jumpa aku, beri salam pada aku lah, tak tegur 3 hari dah ni, lebih 3 hari. Wa in kunna banai rajulin wahidin, wa in, dan meskipun kunna adalah kita ni, khabar kunna ibnai rajulin, ialah 2 anak bagi seorang lelaki, wahidin, sifat yang sama, iaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Fa anta, mu buat begitu lebih baiklah, meskipun kita ni ada anak beranak sama. Kerana fa anta sibtu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka bermula engkau itu Hasan, khabar sibtu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ialah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku ni bukan cucu Rasulullah, cucu orang lain. Fa inna khairar rajulaini, maka sesungguhnya sebaik-baik dua lelaki, khaira isim inna, ar-rajulaini mudhafu ilaih, khabar sifat, al-mutahajiraini, yang terputus hubungan oleh kedua-duanya itu, may yabda'u bisalam, khabar inna, ialah orang yang terbaik daripada 2 orang yang saling berputus hubungan ni, ialah orang yang yabda'u bisalami, orang yang memulai ia man dengan salam. Yabda'u sillah man tu man mausuliyah. Jadi orang yang terbaik di kalangan 2 lelaki, 2 orang lah yang berputus hubungan tu, ialah orang yang mulai dengan salam. Wa illam taf'al, dan jika tidak membuat oleh engkau, wahai Hasan, jitu ilaika, aku datang kepada engkau. Aku Muhammad bin Hanafi akan datang. Fabada'tuka, maka memulai oleh aku kepada engkau, akan engkau, maf'ul bih, bisalami, dengan salam. Aku yang akan beri salam. Akulah akan mari kalau mu tak mari. Farakibal, lepas dapat daripada mesej begitu, farakibal Hasanu, maka menaikilah kenderaan oleh Hasan, maf'ul bih, dabbatahu, akan kenderaannya, ataupun binatang kenderaannya, kenderaan Hasan, wa qasada, dan menuju ia Hasan, ila manzili Muhammadin, kepada rumah Muhammad, ila manzili jar majrur, Muhammadin mudhaf ilaih. Kemudian fabada'ahu, ay fabada'al Hasan, akan Hanafiyah, Muhammad al-Hanafiyah, bisalami, maka memulailah ia Hasan, maf'ul bih, akan Muhammad ibnul Hanafiyah itu, dengan salam. Dia pun terus beri
salam. Dia terus beri salam. Ni nak kata apa dia? Nak kata bahawasanya orang yang bercakap, orang yang boleh berjumpa. Kalau tak boleh berjumpa lah cerita ni boleh berjumpa. Orang yang boleh berjumpa, kemudian tak bercakap 3 hari, itu dapat memutuskan silaturahim. Itu ditegur oleh Nabi SAW. Kecuali kita tak bercakap dengan orang fasik. Itu lain cerita. Itu dibolehkan. Tidak bercakap dengan orang fasik. Tidak bercakap dengan orang fasik kerana kefasikan dia. Kalau bercakap boleh menyebabkan kita menyokong kefasikan dia. Dia seronok dengan kefasikan ni, tak boleh lah. Jadi tak bercakap dengan orang fasik ni boleh dalam keadaan dengan sekira-kira kalau kita cakap tu menyebabkan dia tu tambah maksiat dia ke, menyukai dan seronok dengan maksiat ke dan sebagainya. Tak bercakap dengan orang fasik tak ada masalah. Ini orang beriman, sama-sama beriman, sama-sama orang soleh, maka kita kena bercakap. Tidak boleh tinggal percakapan tersebut lebih 3 hari. Walaupun dengan salam saja. Malah bercakap lagi pun salam saja. Assalamualaikum. Gitu ya. Habis. Selesai. Wallahu ta'ala alam. Wal khamis wal 20 an-nutqu bit-tauhid. Wallahu ta'ala alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.